Okey ya? Dengar. Okey. Okey, untuk hari ni kita nak sambung lagi subtopik ralat. Ralat dalam sub atau cara. Okey, kalau minggu lepas kita dah tengok ralat sintak. Okey, ralat yang pertama adalah ralat sintak. Untuk hari ni kita akan tengok ralat masa larian dan ralat logik. Okay, boleh rujuk buku teks. Tadi saya minta kamu baca dulu sikit. Okey, ralat masa larian timbul atau kelihatan apabila user defined function, prosedur atau atur cara sedang dilaksanakan. Okey, ralat masa larian ni kita hanya kenal pasti apabila atur cara kita dilaksanakan. Okey, ini yang penting Kelihatan apabila atur cara sedang dilaksanakan. Lepas kita runkan atur cara baru kita nampak ralat masa larian ni. Okey. Dia tak macam ralat sintak dan ralat logik, kita boleh semak dekat atur cara kita. Tapi ralat masa larian dia hanya timbul apabila kita laksanakan selepas kita run. Okey, baru dia keluar ralat masa larian. Runtime error. Okay. Ralat jenis ini akan menyebabkan pelaksanaan kod arahan terhenti secara tiba-tiba dan mesej ralat akan dipaparkan. Yang ni yang penting, selalu dalam periksa ini keyword dia. Keyword untuk ralat masa larian. Okay. Dia akan menyebabkan pelaksanaan atur cara berhenti atau terhenti secara tiba-tiba. Okay, pelaksanaan atau cara terhenti tiba-tiba. Tengah dia duduk run dia terberhenti. Okay, dan mesej ralat akan dipaparkan. Selalunya mesej ralat ni dia akan bagi tahulah runtime error. Okay, line berapa. Line berapa kita semak lah line berapa kan. Okay, next. Kalau kuning tak nampak Okay, next. Ada soalan tanya Contoh 4.17, pengesanan ralat masa larian dalam function. Okay, dalam contoh ini menunjukkan satu pengesanan, pengesanan ralat masa larian dalam user defined function. Function yang dicipta atau dibina oleh pengguna sendiri. Untuk buat apa? Untuk kira purata. Okay, user defined function yang bernama kira purata. Sekejap kita tengok. Semak kod atau cara berikut. Penulisan sintak adalah betul. Okay, sintak dia betul dah. Akan tetapi semasa pelaksanaan kod atau cara tersebut berhenti. Terhenti secara tiba-tiba. Kan saya kata ini dia punya kata kunci dia. Jadi menunjukkan ralat apa? Ralat masa larian. Okay. Apabila input pertama yang dimasukkan bukan angka. Okay, maksud dia dalam atur cara yang dia bagi ni, bila pelajar ni cuba laksanakan atur cara, tiba-tiba atur cara tu berhenti dan menunjukkan ralat masa larian. Kenapa? Kerana input pertama yang dimasukkan bukan angka. Maksudnya atur cara kita bila kita run dia akan minta pengguna masukkan input. Okay. Dan pengguna perlu masukkan input jenis angka. Angka ni apa? Angka adalah nombor. Tapi pengguna mungkin masukkan abjad. Mungkin masukkan A ke, X ke. Okay. Yang ni tak boleh. Sebab kita dah setkan atur cara tu dia hanya menerima input jenis angka ataupun nombor. Bila pengguna masukkan abjad, karakter ataupun string, jadi dia jadi runtime error. Okay, kita tengok lagi macam mana atur cara dia. Okay, function mengira purata. Def kira purata ini adalah user defined function. Okay, user defined function. Tadi dia dah bagi tahu dah.
Nama function user define kita adalah kira purata. Okay, kira purata yang menerima dua input ataupun dua parameter iaitu X dan Y. Okay. Kita tengok atur cara utama. Atur cara utama kita ada senarai no sama dengan buka tutup bracket. Apa maksud dia ni? Hari tu kita dah tengok dah. Senarai sama dengan buka tutup bracket. Yang ni adalah, ini menunjukkan pemboleh ubah senarai ni, senarai no ni. Senarai no ni adalah satu apa? Pemboleh ubah. Okay. Senarai no adalah satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni adalah jenis apa? Bila ada buka tutup bracket, ini menunjukkan pemboleh ubah ni jenis senarai. Okay. Senarai ataupun tata susunan. Untuk tingkatan 3 ni, kita anggap dia sebagai senarai. Maksudnya dia boleh menerima data yang banyak lah. Contohnya kita boleh masukkan data kat sini. Contohnya 0, 2, 4. Dia ada banyak data dalam tu. Ni contoh lah, contoh data. Okay. Con sama dengan true. Continue is true. While continue, try. Norm sama dengan float. Input masukkan X. Masukkan nombor X untuk berhenti. Dekat sini. Yang ni, ini adalah fungsi. Fungsi apa? Fungsi input ke fungsi output? Input. Ya, fungsi input. Bila fungsi input, dia akan minta pengguna masukkan input. Okay, bila kita run atau cara, dia akan keluar macam ni. Kan? Masukkan nombor X untuk berhenti. Arahan inilah yang menghasilkan output macam ni. Senarai no sama dengan senarai no.append. Append tu maksudnya dia senarai tu akan bertambah. Append. Berkembang lah macam tu. Okay, katakan awak masukkan, tengok kat sini dia masukkan 0 kan. Okay, masukkan nombor X untuk berhenti. Pengguna masuk 0 macam ni. Jadi dalam pemboleh ubah senarai no kita tu, senarai no ni dia akan jadi nilai 0. Nilai 0 akan dimasukkan. Kan? Okay, setakat ni baru nilai 0. Tutup. Okay. Lepas tu, accept value error. Kalau awak masukkan value yang bukan float. Jenis data. Ini jenis data float. Okay, dia minta pengguna masukkan jenis data float. Untuk float, kita boleh masukkan juga jenis data integer. Macam dekat sini dia masukkan integer lah, 0 kan. Okay. Senarai norm, append ni dia akan menerima satu input macam ni. Okay. Kalau masukkan value yang tak betul, masukkan value yang salah, contohnya masukkan X. Kalau masukkan X, jadi dia tak boleh terima lah, dia jadi error. Contoh macam ni. Ni pelaksanaan yang jenis kedua. Mula-mula kita runkan atur cara, pengguna ni masukkan nilai X. Bila X maksudnya value error. Continue equal to false. Okay, dia akan keluar error kat sini. Sebab input hanya boleh dimasukkan nilai nombor. Sama ada float atau integer. Tapi pengguna masukkan data jenis string ataupun karakter. Abjad kan. Jadi atur cara tak terima lah sebab tu dia mengeluarkan error. Okey, kita sambung lagi. Bilangan sama dengan len. Len ni dia untuk len. Len ni maksudnya length. Length. L-E-N-G-T-H. Length maksudnya panjang. Panjang item dalam pemboleh ubah senarai no. Kalau pengguna masukkan 0, len senarai no bernilai 1. Okey, bernilai 1. Sebab ada satu item saja dalam ni kan. Okey. Jadi, 1 ni akan diumpukkan kepada pemboleh ubah yang bernama bilangan. So, bilangan sekarang
Bilangan akan pegang nilai 1. Panjang data kat sini dalam pemolek ubah senar Reno ni baru 1. So length equal to 1. Jumlah sama dengan sum senar Reno. Sum tu dia jumlahkan. Sum for jumlah lah. Jumlah dalam ni berapa? Jumlah data dalam ni adalah kosong. Kosong kan? Jadi yang ni akan jadi kosong. Okay. So jumlah ni akan jadi, boleh ubah jumlah. Okay, akan dapat nilai kosong. Pasal apa kosong? Sebab sum. Sum tu adalah jumlah. Jumlahkan semua item dalam senar Reno. Senar Reno kita macam ni. Setakat ni macam ni. Bila kita jumlahkan, kosong lah kan? Kosong ni. Okay, tapi bilangan item dia 1. Ini adalah bilangan item. Okay, 1. Lepas tu tengok bawah dia. Print purata sama dengan dia akan keluar macam ni. Ni. Kita tengok yang contoh dia bagilah. Kali kedua dia masukkan X kan. Okey. Kali kedua dia masukkan X. Purata sama dengan string. String jenis data string. Dia akan panggil fungsi kira purata. Dia akan hantar jumlah. Jumlah adalah kosong. Bilangan adalah 1. Jumlah kosong bilangan 1. Dia hantar ke mana? Hantar ke mana? Ke user defined function kira purata ni kan. So dia akan hantar ke sini. Okey. Jumlah kosong akan masuk kepada pemboleh ubah X. Bilangan akan masuk kepada pemboleh ubah Y. Okey. Ni kosong dengan 1 ni, jumlah dengan bilangan ni kita panggil sebagai apa itu? Nilai yang dihantar kita panggil sebagai apa? Siapa ingat? Siapa ingat? Apa dia? Nilai yang kita hantar ke fungsi atau ke fungsi lah. Kita panggil sebagai apa? Argument. Betul. Argument. Okay. Okay, dekat function kira purata ni, nilai yang diterima kita panggil sebagai apa itu? Siapa ingat? Nama apa? Parameter. Okay, parameter. Jadi parameter X akan pegang nilai kosong, Y akan pegang nilai 1. Okay, lepas tu dia pergi ke baris bawah ni. Purata sama dengan, buat yang sebelah kanan dulu. Jumlah adalah kosong. Kosong bahagi 1. Okay, purata sama dengan kosong bahagi 1. Kosong bahagi 1 berapa? Siapa tahu kosong bahagi 1? Kosong bahagi 1 adalah berapa? Kosong bahagi 1. Kosong bahagi 1 adalah kosong. Kosong. Kosong ni akan masuk ke pemboleh ubah purata. Okay, jadi kat sini purata. Okay, akan pegang nilai kosong. Return purata, return kosong. Return ke mana? Return ke sini. So kosong. Dia akan keluarkan output kosong. Pasal apa 0.0? Sebab ini adalah jenis data string. Okay, string. Okay, sebenarnya dekat sini dia guna pemboleh ubah float. Jenis data float. Okay, kat sini jenis data float. Sebab kita tak isytiharkan jenis data. Bila kita tak isytiharkan jenis data dalam Python, dia menggunakan jenis data default. Default tu jenis data yang memang diset oleh Python. Kalau kita tak isytihar, dia akan guna jenis data float. Float tu yang ada titik perpuluhan. Sebab itulah kita dapat jawapan macam ni, 0.0. Lepas tu tamat. Okay, tamat. Okay, ni. Okay. Yang ni kali pertama dia run. Betul kan? Ni tak ada error. Bila dia cuba run, bila dia cuba laksanakan atau syarat untuk kali kedua, dia masukkan nombor X untuk berhenti, dia masukkan X. Bila dekat sini awak masukkan X tu adakah jenis data float? Adakah X tu jenis data float? Kelas? Betul tak? X tu jenis data dia float.
Tak. Tak, betul. X tu jenis data apa? X ni bukan float. Dia jenis data. Data apa? Char ke? Ya, char ataupun string. Tapi dalam Python kita tak ada char. Jadi kita guna string lah kan. Jadi bila awak masukkan X tu jenis data string. String, dekat sini kita terima data jenis float. Jadi dia jadi kat sini tau. Dekat yang ni, dia tak run. Bukan dia tak run, dia tak terima. Bila tak terima, dia pergi dekat baris sini. Accept value error. Value error, dia kata nilai tu salah. Jadi continue equal to false, dia tak continue. Okay, dia tak masukkan nilai kedua atau ketiga dan seterusnya, dia tak continue dah. Okay, jadi lepas tu dia akan pergi baris bawah ni. Bilangan sama dengan len senarai no. Senarai no ni ada nilai tak sekarang bila awak masukkan X? Dalam senarai no ni ada nilai tak sekarang? Adakah tak ada bila awak masukkan X? Tak ada. Tak ada, pandai. Memang tak ada. Sebab ni string kan, kita nak float. Jadi tak ada nilai. Bila tak ada nilai, len senarai no ni akan pegang nilai berapa? Len tu maksudnya panjang. Panjang item dalam senarai no. Berapa panjang item dia? Item pun tak ada kan? Tak ada item pun. Tak ada item. Bila tak ada item, len dia adalah berapa? Panjang item dalam tu berapa? Berapa kelas? Item pun tak ada ni. Bila tak ada, kosong. Betul Eva. Kosong kan? Kosong. Jadi kosong ni akan masuk kepada pemboleh ubah bilangan. Okay, macam biasalah saya suka tulis macam tu kan. Bilangan kosong nilai dia. Lepas tu dia pergi ke bawah ni. Jumlah sama dengan sum senarai no. Item pun tak ada kan. So nak sum macam mana kan? Nak jumlahkan macam mana? Jadi jumlah ni pun jadi kosong kan? Kosong masuk kepada pemboleh ubah jumlah. Jumlah kosong juga. Okay. Yang ni kosong, yang ni kosong. Pergi ke bawah ni. Purata sama dengan string, kira purata. Jumlah. Jumlah adalah kosong, bilangan pun kosong. Jadi X kosong, Y pun kosong. Okay. Jumlah kosong bahagi kosong. Kosong bahagi kosong. Purata ni adalah kosong bahagi kosong. Boleh tak kosong bahagi kosong? Awak belajar matematik, boleh tak kosong bahagi kosong? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Apa saja nombor, dengar ni saya cakap. Apa saja nombor yang kita bahagi dengan kosong, nilai dia adalah infinity. Tak ada nilai. Infinity tu maksudnya tidak tertakrif. Infinity. Tidak tertakrif. Okay, kosong bahagi kosong adalah infinity. Tak boleh. Okay, apa saja nombor bahagi dengan kosong, dia jadi infinity. Bila infinity tu tidak tertakrif, maksudnya tak habis. Jawapan dia tak habis lah kot, macam tu lah. Tapi tak boleh lah maksudnya. Apa saja nombor tak boleh bahagi dengan kosong. Okay. Kalau belajar matematik, dia kata nilai tu akan jadi infinity. Kosong infinity ya? Ya. Apa sahaja nombor bahagi dengan kosong adalah infinity. Bila infinity maksudnya yang ni lah akan menyebabkan runtime error. Okay. Purata ni akan pegang nilai infinity. Infinity tu macam tak ada nilai lah. Kita tak boleh nak takrif nilai tu. Return purata. Dekat sini dia dah error dah kat sini. Okay, dekat sini dia dah error. Sebab dia tak boleh kira. Ingat tu. Apa sahaja bahagi kosong tak boleh. Ingat nak kelas? Tapi kalau kosong bahagi dengan apa saja nombor. Okay, kosong bahagi apa saja nombor. Yang ni boleh. Ini boleh. Ini mesti bernilai kosong. Okay. Faham tak kelas? Kosong bahagi 12 berapa? Kosong. Kosong. Macam tu. Ingat nak. Kalau 12 bahagi kosong boleh tak? Boleh tak 12 bahagi kosong? Boleh.
Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ingat tu, catat kat dalam buku sikit. Apa saja nombor tak boleh bahagi kosong. Sebab bila bahagi kosong, jawapan dia infinity. Salah. Ni, infinity simbol lagu ni. Nanti carilah kat internet. Boleh tak bahagi dengan kosong sebab itulah dia jadi error kat sini. Sebab itulah keluar macam ni. Dia kata apa? Trace back most recent. Ni tak apa. Ni. Dia kata line 15 in module Purata ni. Purata tu ada error dia kata. Error kat mana? Dia habaq kat kita ni. Error kat mana ni? Dekat mana? Line Purata sama dengan jumlah bahagi bilangan. Kan? Macam kita buat tadi lah. Betul lah kan? Dekat sini ada error ni. Dia nak kira tak boleh kira. Salah. Okay. Lepas tu dia habaq pula. Pasal apa error dia habaq pula? Zero division error. Pembahagian dengan sifar. Division by zero. Pembahagian dengan sifar boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh pembahagian dengan sifar? Tak boleh, ingat. So, inilah salah satu punca ralat masa larian. Selalu dalam periksa dia tanya yang tu lah. Ralat masa larian selalunya disebabkan oleh pembahagian dengan sifar. Selalunya. Tapi adalah banyak sebab lain. Okay, so faham setakat ni? Jadi, sekarang dah ada ralat. Kita dah jumpa ralat. Jadi, tugas kita sekarang untuk betulkan ralat. Okay, tengok muka surat seterusnya. Kita nak betulkan ralat. Okay, dia kata kat sini, punca atau cara berhenti punca berhenti kerana atau cara diminta melakukan pembahagian dengan sifar. Ni pembahagian dengan sifar. Maksudnya X bahagi dengan sifar. Okay, sama dengan infinity. Tak boleh. Kejadian ini berlaku pada baris kod pada function kira purata XY. Tadi kita kata ada dekat sini yang berlaku ralat. Pasal apa ralat? Sebab bilangan ni, nilai bilangan ni adalah kosong. Jumlah ni tak apa. Jumlah ni nilai apa pun tak apa. Kosong ke apa ke tak apa. Janji ni nilai yang kita nak bahagi, nilai penyebut. Pengangka penyebut kan. Penyebut ni tak boleh kosong. Nilai bawah ni tak boleh kosong. Ini disebabkan nilai bagi pemboleh ubah bilangan adalah sifar. Okay. Nilai ini datang dari baris kod dalam atau cara utama yang berikut. Nilai ni, bilangan ni macam mana dia jadi sifar? Sebab len senar reno. Okay, sebab pemboleh ubah senar reno kita tu tadi saya kata bila dia masukkan X, ada tak nilai dalam ni? Ada tak nilai? Tak ada. Ya, tiada. Dia hanya terima float. Okay. Sebab itulah bilangan ni akan jadi kosong. Tiada nilai sebab itulah yang ni jadi kosong. Okay. Next. Senang saja kan? Okay, ini adalah ralat yang telah kita baiki. Kita tak payah panjang-panjang. Tengok terus kat sini. Dekat yang ralat tu. Dia kata if bilangan lebih besar daripada kosong. Dia kata kalaulah bilangan tu lebih besar daripada kosong. Bilangan contohnya macam ni. Senarai no sama dengan mula-mula katalah pengguna masukkan 1, lepas tu masuk 5, lepas tu masuk 7. Okey. Kalau macam ni bilangan dia berapa? Kalau macam ni bilangan dia berapa? Siapa tahu? Len senarai no. Len senarai no panjang. Panjang item dalam pemboleh ubah senarai no. Berapa panjang dia? Berapa item yang ada? Berapa? Berapa? Berapa kelas? 3 kan? 3. Jadi bilangan ni akan terima nilai 3. Okay, itu contoh lah. Contoh untuk bilangan lebih besar daripada kosong. Ni contoh dia. Okay. Jumlah sama dengan sum senarai no. Jumlah ni akan menjumlahkan jumlah semua item dalam senarai no. Jadi dia akan jumlahkan lah. 1 tambah 5 tambah 7. Jadi berapa? 13 kan? Jadi jumlah ni akan jadi 13 macam tu. Jadi purata sama dengan, dia akan kira lah 13 bahagi 3. Okay? Itu tak ada masalah. Kalau tengok kat situ, dia letak tanda
Ni, tanda besar daripada ni. Sebab bila bilangan tu sama dengan kosong, dia akan tamat. Faham tak? Tadi kan yang ni kita tak letak. Jadi bilangan ni boleh bernilai kosong. Bila bilangan ni bernilai kosong, dia akan pergi ke mana? Bila bilangan sama dengan kosong, dia akan pergi ke mana? Pergi ke mana? Yang ni dia buat tak kalau bilangan sama dengan kosong? Jadi dia buat tak? Kelas? Bilangan sama dengan kosong. Kosong lebih besar daripada kosong? Benar ke palsu? Palsu kan? Kalau bilangan ni bernilai kosong, kosong lebih besar daripada kosong, ini adalah palsu. Ataupun false. Bila false, yang ni dia tak buat ni, dua ni dia tak buat. Ke dalam ni dia tak buat. Okay, dia akan terus lompat ke baris yang seterusnya lah. Jadi dia akan print tamat. Tengok macam ni. Masukkan nombor X untuk berhenti. Bila pengguna masukkan X, okay, dia akan terus pergi ke tamat. Sebab apa dia pergi ke tamat? Sebab nilai bilangan dia tu kosong. Tadi kita buat kan? Bila dia masukkan X, nilai dalam ubah bilangan kosong. So dia pergi ke tamat terus. Jadi dah tak ada error dah lah, tak ada ralat dah lah atau cara kita ni. Okay, kita dah betulkan ralat. Kat mana kita betulkan ralat? Dekat baris ni. Boleh kelas? Okay. Next. Kita tengok yang satu lagi. Ralat logik. Okay, ini yang terakhir. Ralat logik. Ada masa lagi. Ralat logik menyebabkan atau cara melakukan suatu tindakan yang tidak dijangka ataupun memberikan output yang tidak sepatutnya. Selalunya yang inilah ralat logik. Memberikan output yang tidak sepatutnya. Memberikan output yang salah. Tidak seperti yang dijangka. Okay. Ralat logik sukar dikesan. Okay. Atau cara dia susah nak kesan lah ralat logik ni. Okay. Mungkin atau cara boleh dilaksanakan. Bila kita cuba run, memang dia boleh run. Tapi tugas pengatur cara, tugas manusia untuk semak balik output yang dipaparkan dekat kita tu betul ke tak betul. Okay. Selalunya melibatkan operasi matematik lah, selalunya. Tapi adalah juga sebab-sebab lain. Okay, ralat logik dia kata sukar dikesan. Sebab komputer tak bagi tahu kita. Yang ni pengatur cara sendiri yang kena cari kat mana, baris mana yang menyebabkan ralat. Menyebabkan output tidak seperti yang kita inginkan. Kita expect output contohnya 3 tambah 5 kan. Kita expect output dia 15. Tapi kita expect macam ni. Tapi output yang keluar adalah 3 tambah 5 berapa? 8. Sorry, 8 kan? Betul lah kalau 8. Tapi output yang keluar adalah 15. Jadi kita kena semak balik. Semak balik ni. Mungkin formula kita salah kan? Mungkin kita tersilap. Kita buat macam ni. 3 darab 5 betul lah 15 kan? Tapi sebenarnya kita nak sebagai 8. Jadi kita ubahlah dekat sini. Okay. Next. Contoh 41 pengesanan ralat logik dalam user defined function. Ralat logik. Contoh ini membincangkan cara mengesan ralat logik menggunakan user defined function tambah dan semak untuk mencari hasil tambah 2 nombor bulat. Hasil tambah 2 nombor bulat yang dijana secara rawak oleh komputer serta menyemak jawapan pengguna. Okey. Mula-mula atau cara ni dia akan bagi nombor rawak dekat kita. Okey. Mencari hasil tambah. Kemudian dia akan mencari hasil tambah 2 nombor tu. Okey, lepas tu dia akan semak jawapan pengguna. Okey, komputer akan keluarkan nombor mungkin 2, lepas tu 3 macam tu. Lepas tu komputer akan kira 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini yang komputer kira. Komputer. Okay. Dan pada masa yang sama, atau cara kita juga minta pengguna masukkan output, masukkan jawapan. Okay, ini mungkin jawapan pengguna lah. Jawapan pengguna. Mungkin awak masukkan 6. Jadi komputer akan semak balik.
adakah jawapan kita tu 6 tu sama tak dengan jawapan komputer yang dalam komputer 5? Ni jawapan dalam komputer. Okey, ni. Tak sama lah kan? Jadi dia akan keluarkan salah. Okay, dia akan keluarkan jawapan anda salah ke ataupun salah. Atau cara di bawah telah dilaksanakan. Apabila dilaksanakan, pelaksanaannya berjaya. Okay, kita tengok. Okay, dekat sini, atau cara ini menggunakan built-in function random. Built-in function yang bernama random. Sebab tu kita kena import random. Setengah built-in function kita kena import dulu baru boleh guna. Macam maths tu kan, matematik tu. Kita import dulu. Okay, user defined function tambah. Ini user defined function, nama dia tambah. Ini juga user defined function, nama dia semak. Ini pengguna yang tulis kan user defined function. Atau cara utama norm 1 sama dengan random, rand integer 1 sampai 10. Maksudnya komputer akan generate, akan jana nombor untuk kita, nombor tu daripada 1 sampai 10. Okay, nombor yang kedua juga sama. Nombor kedua dia akan keluarkan untuk kita nombor 1 sampai 10 juga. Okay, ini nombor 1. Okay, mungkin dia keluarkan 2. Ini nombor 2. Ini pun boleh ubah ni kan. Okay, ini masukkan 3 kan. Print, selesaikan norm 1 tambah norm 2. Dia akan keluar output selesaikan 2 tambah 3. Titik. Okay, dekat sini dia akan keluarlah output selesaikan 2 tambah 3 titik. Jawapan sama dengan input. Okay, jawapan sama dengan input. Lepas tu pergi ke bawah ni. Panggil function tambah dan semak. Jumlah sama dengan tambah. Dia panggil function tambah. Tambah ni. Okay. Dia akan terima nilai 2 dan norm 1 2, norm 2 ialah 3 ni. Okay, pergi ke jumlah. Bukan, pergi ke tambah ni kan. A ni adalah 2, B adalah 3. Return A tambah B, 2 tambah 3 berapa? 5. Okay, 5 akan dihantar ke sini. Jadi jumlah sekarang bernilai 5. Okay, lepas tu semak jawapan, okay, jawapan ni minta pengguna masukkan jawapan. Jawapan ni dia minta pengguna masukkan jawapan. Okay, pengguna mungkin masukkan jawapan. Pengguna masukkan 5 juga. Katakan pengguna masukkan 5. Okay, jadi jawapan dekat sini adalah 5. Jumlah sini 5 juga. Dia akan hantar ke semak ni. Ni 5, ni 5. Okay. If jawapan sama dengan jumlah, jawapan adalah 5. 5 sama tak dengan 5? Benar ke palsu? Benar ke palsu? Benar. Okay. Jadi dia akan keluar output betul. Okay. Dia akan keluar output betul. Okay, kita tengok macam mana dia laksanakan. Next page. Okay. Yang ni. Mula-mula komputer akan generate nombor. Dia akan keluarkan jana nombor dekat kita, nombor 1. Lepas tu komputer keluarkan nombor 8. Ini adalah input pengguna. Pengguna masukkan 10. Okay, yang ni pengguna masukkan. Lepas tu komputer akan kira adakah 10 sama dengan 9. Betul tak 10 sama dengan 9? Tak betul kan? Tak betul, dia akan keluar output salah. Jawapan ialah 9. Okay. Yang ni tak ada masalah. Okay, yang ni pula. Yang ni. Memanglah 10 tu tak sama dengan 9 kan? Jadi dia akan keluar jawapan adalah 9. Okay, output dia adalah salah. Okay, salah jawapan ialah 9. Dekat sini ada error tak? Nampak error tak? Awak nampak ralat tak dekat sini? Daripada output yang diberi tu. Nampak ralat tak? Ada ralat ke tak ada ralat? Plus? Ada ralat atau tak ada ralat? Ada. Tak ada. Okey, yang ni tiada ralat. Tiada ralat. Pasal memanglah
Yang ni 1 tambah 8 ni 9. Pengguna jawab 10. Komputer kata salah. Jawapannya ialah 9. Jadi betul lah kan jawapan komputer bagi ni betul. Okay, maksudnya dekat sini tak ada ralat. Okay, tapi bila laksanakan kali kedua, komputer bagi nombor pertama adalah 2. Nombor kedua adalah 3. 2 tambah 3 berapa jawapan? Jawapan dia berapa? 5. 5 kan? Jawapan dia 5. Yang ni yang pengguna masukkan. Pengguna masukkan 5. Okay. Lepas tu komputer akan bandingkan adakah jawapan pengguna sama dengan jawapan yang komputer kira. Sama tak 5 dengan 5? Sama tak? Sama tak 5 dengan 5? Sama ke tak sama? Sama. Sama. Bila sama sepatutnya jawapan dekat sini betul ke salah? Betul. Betul kan? Sepatutnya dia akan keluar betul. Jawapan anda tepat ke apa kan? Tengok dekat atas syarat tadi lah. Tapi komputer kata salah. Komputer kata salah. Jadi output komputer ni tak betul lah. Sepatutnya dia kena keluarkan jawapan betul. Kan? Betul. Okay, yang ni sepatutnya tak ada ni. Komputer perlu bagi jawapan betul. Tapi komputer bagi jawapan salah. Pasal apa komputer bagi jawapan salah? Tengok. Didapati respon yang diberikan oleh atur cara adalah tidak seperti yang dijangkakan. Kita jangka jawapan dia 5. Memanglah komputer pun kira 5. Tapi pasal apa dia kata salah? Pasal apa salah kita tengok Ada di muka surat berikutnya. Dia akan bagi tahu apa yang salah. Yang salah dekat sini adalah yang ni. Yang salah adalah di sini. Di sini ni salah ni. Ralat. Okay, ralat tu dekat sini. Pasal apa ralat? Sebab jawapan sama dengan input. Okay. Dekat sini ralat dia adalah disebabkan oleh, okay, baca sikit. Berdasarkan keputusan langkah 3, jenis data pemboleh ubah jawapan ialah jenis string. Okey, ralat dekat sini berlaku disebabkan kita bagi tahu tak kat sini jenis data? Ada tak kita bagi tahu jenis data kat sini? Kelas, ada tak kita bagi tahu? Tak. Kan kita tak bagi tahu jenis data kat sini, input integer ke, float ke, string ke, kita tak bagi tahu. Bila kita tak bagi tahu, komputer automatik guna jenis data default. Jenis data default dia adalah apa? Tadi saya bagi tahu dah. Bila kita tak isytiharkan jenis data untuk Python, Python akan menggunakan jenis data default. Jenis data yang disetkan dari awal. Jenis data tu adalah apa? Kosong? Bukan. Kosong bukan jenis data. Kerana menggunakan jenis data. Jenis data apa? Jenis data apa? Jenis data string. Ni. Bila kita tak tulis, maksudnya dia menggunakan jenis data string. Oleh itu, argumen nilai ini perlu dibandingkan dengan jumlah yang berjenis data integer. Okey, jumlah tadi, dia jenis data adalah integer. Kan tadi 2 tambah 3. Jawapan dia 5 kan? 5 ni adalah pemboleh ubah jumlah. Jenis data apa? Jenis data integer. Dekat sini, dekat jawapan ni, pemboleh ubah jawapan, pengguna masukkan berapa? Berapa pengguna masukkan jawapan dia? 5 kan tadi? Tapi 5 ni jenis data dia apa? Jenis data dia apa ni? Dia tak habaq jenis data kan? Jadi jenis data dia apa? String. Faham tak? Nilai dalam memang sama. Ini 5. Ini pun 5. Tapi yang komputer kira 5 ni jenis data dia apa? Integer. Boleh? Yang pengguna masukkan 5 ni, komputer baca dia sebagai string. String. Memanglah nilai dia 5. Tapi masalah dia bila komputer nak bandingkan
if jawapan. Jawapan ni berapa tadi? Jawapan ni berapa? 5. 5 kan? 5. Yang ni jumlah 5 juga kan? Bila komputer baca dekat sini, dia tak boleh baca sebenarnya. Pasal apa? Sebab dia bandingkan data yang menggunakan jenis data yang berbeza. Dekat jawapan, jenis data dia adalah string. Faham tak saya cakap? Faham. Yang ni jenis data string 5 ni. Yang ni jenis data apa? Integer. Integer. Jadi komputer boleh banding tak? Tak boleh. Kalau nak banding mesti jenis data yang sama. Sebab itulah wujud ralat logik. Okay, berikut adalah cara membaiki ralat. Jadi kat sini dia bagi tahu macam mana kita nak bagi atau cara kita tak ada ralat. Kita tambah perkataan in dekat sini. Okay. In, lepas tu tambah bracket ni, tambah ini. Faham? Tadi kita buat yang ni saja kan? Bila buat yang ni saja ada ralat. Yang ni jadi ralat. Okay, jadi kita betulkan, kita tambahkan integer. Jadi data yang pengguna masukkan tu akan bernilai integer. Bila integer barulah boleh banding. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna ditukarkan kepada jenis data integer. Faham tak? Faham. Faham kan? Nampak macam tak ada ralat lah kan? 5 sama dengan 5 betul. Tapi sebenarnya di sebalik tu jenis data dia yang berbeza. Okay? Baguslah kalau faham. Okay, next. Sikit lagi kot. Oh, tak ada apa dah. Okay, yang tu saja.